So sesuai untuk digunakan untuk menulis, ya. Dia licin dan tidak menyerak dakwat. Maknanya untuk latihan sangat bagus untuk kita gunakan art paper ni. Seterusnya kertas yang licin dan tidak kembang. Itu ciri-ciri kertas yang bagus. Ini kita kadang-kadang kita boleh dapati daripada kertas-kertas yang biasa, sehingga ada kertas yang pembalut makanan, kertas pembalut barang, kertas surat khabar yang tidak kembang dan tidak menyerak. Dakwat tu terlalu cepat. Itu sesuai untuk kita buat praktis menulis. Lebih kepada praktis lah untuk kertas-kertas yang sebegini. Sehingga saya jumpa satu kertas di Turki, dia hanya kertas pembalut barang, tetapi sangat sesuai digunakan untuk menulis ataupun berlatih khat. Saya nak tunjukkan satu kertas. Ini kertasnya sangat-sangat nipis. Kalau di pasar, kertas ini digunakan hanya untuk membalut makanan ataupun membalut barang-barang kita beli di pasar. Nipis seakan-akan kertas tracing paper, lebih nipis daripada tracing paper. Dan dia juga boleh dibuat untuk trace tulisan ataupun lukisan. Ini sangat sesuai. Bila saya menulis, dia ada dua permukaan yang berbeza. Bahagian atas licin dan di bahagian bawah ni tidak licin. Ini kertas ni sangat biasa dan sangat-sangat murah. Saya beli pun menggunakan timbang, tidak dikira mengikut helai. Ini kertas yang biasa, boleh kita gunakan untuk menulis. Ada setengah saya tengok kawan-kawan menggunakan kertas pembalut makanan yang coklat tu. Jika bersih dan boleh digunakan untuk praktis. Kadang-kadang kertas kalender, ya. Kertas kalender tu sebenarnya sejenis art paper juga. Kertas kalender itu pun dulu saya pernah gunakan untuk menulis juga. Dia licin dan tidak menyerak. Okey, kemudian tracing paper. Tracing paper ni biasanya digunakan untuk membuat susunan lah. Ini kertas tracing paper, kertas yang boleh dilihat kalau kita letakkan tulisan di belakang, boleh dilihat dengan jelas dan boleh di-trace in tracing paper. Kerana dia juga sesuai untuk menulis, tidak menyerak dakwat. Cuma harganya agak mahal sedikit daripada art paper. Lebih sesuai menggunakan art paper berbanding tracing. Tracing ni digunakan hanya untuk tarkib menyusun ayat. Okey, seterusnya kertas yang dinamakan warak muqahhar. Ini amat popular lah di dalam seni khat, iaitu kertas ini adalah warisan turun-temurun dalam seni khat dan
dia juga adalah satu seni tradisional Turki selain daripada Ebru. Maknanya di Turki memang diajar untuk seni tradisionalnya, salah satunya adalah warak mukahar. Di sana dipanggil ahar. Kertas ni iaitu kertas yang melalui proses takhir, iaitu dengan mengubahnya dari menjadi kertas yang baik untuk ditulis. Dia kertas biasa saja, cuma melalui beberapa proses takhir dengan beberapa bahan dan proses pembuatan dia, sehingga dia mampu bertahan sehingga ratusan tahun. Dan sebenarnya kalau kita lihat contoh-contoh tulisan yang lama adalah ditulis di atas warak mukahar. Proses dia ada berbagai cara lah. Saya pun pernah buat dulu, tapi saya agak kurang, sebab dia mengambil masa yang lama untuk membuat warak mukahar ni. Kalau ada setengah orang yang mampu untuk dedikasi dalam membuat ni, insya-Allah boleh. Kerana proses dia memakan masa berbulan untuk menyiapkan warak mukahar ni. Dia antara bahan-bahan yang digunakan seperti tepung kanji, putih telur, tawas, teh. Teh pun digunakan sebagai pewarna, dan pewarna-pewarna yang lain. Contohnya ada yang warnanya warna biru, warna hijau, warna merah, warna hitam pun ada. Dan dia menggunakan sejenis batu untuk digosok sehingga licin. Itu warak mukahar. Dan kalau kita nak beli, harga dia agak mahal. Harganya sekarang lebih kurang mungkin yang biasa, yang paling biasa mungkin boleh dapat RM30 ke RM150. Kalau yang bawah tu dia punya kualiti dia kurang sikit lah. Yang murah tu kualiti dia kurang sikit. Sehingga yang mahal dia lebih baik. Dan saiznya pun lebih kurang, paling kecil 50-70. Ini contoh warak mukahar yang saya tulis khat nasakh dan sulus. Ini warak mukahar yang nipis. Tak nampak tu. Ini tulisan ditulis atas warak mukahar. Untuk khat nasakh ni biasanya kertasnya lebih nipis. Dia juga kena pilih untuk nak menulis jenis-jenis khat ni. Contohnya khat nasakh, khat sulus, sulus jali. Ada yang sesuai untuk sulus jali, ada yang sesuai untuk khat nasakh. Ini saiz standard dia lah. Ini pun saya dah potong sikit, asalnya lebih besar. Dan ada pelbagai warna. Ini contohnya, ini saya buat untuk latihan, ya, praktis menulis menggunakan warak mukahar yang lebih-lebih. Bila kita tulis atas warak mukahar, kita boleh simpan untuk waktu yang lama. Ini contoh-contoh tulisan yang boleh ditulis atas warak mukahar. Sebab semua masyak ataupun tulisan kita ni, kita boleh simpan untuk kita lihat semula di masa akan datang. Ini berbagai warna.
Okey, kurang jelas. Ini yang saya dah potong mengikut saiz A4. Antara kelebihan warak mukahar ni, dia boleh dikoreksi, boleh dibetulkan huruf-huruf kita menggunakan pisau. Kita boleh kikis secara perlahan sehingga huruf yang kita buat tu lebih bagus dan cantik. Dan seterusnya kertas yang dinamakan kertas papyrus. Kertas ini diperbuat daripada pokok papyrus, sejenis rumput liar yang tumbuh di sekitar sungai Nil di Mesir. Kertas ini telah lama digunakan sejak zaman masyarakat Mesir purba. Ini di Mesir banyak terdapat kertas ni. Dekat saya tak ada sampelnya. Dulu pernah ada, saya pernah tulis atas papyrus ni. Boleh ditulis juga untuk kita nak tulis khat. Dan seterusnya kertas kulit. Kertas kulit ni maksudnya kulit lah. Kertas kulit yang diperbuat daripada kulit haiwan, terutamanya kulit kambing biri-biri dan kulit anak lembu, boleh dijadikan kertas. Itu melalui proses yang banyak lah. Saya ada contoh kertas kulit. Ini adalah kertas daripada kulit kambing. Ini lebihan kertas yang saya tulis watikah pelantikan agung dulu. Ini adalah kulit kambing, bukan kertas biasa. Dia agak keras dan permukaan depan ni licin, belakang kasar. Ini yang sudah warna, kalau nampak itu dia ada line. Ini line ni, line hitam ni. Ini adalah tulang belakang kambing. Mereka potong daripada seekor kambing dan ini masih nampak kesan tulang belakang dia. Semua kertas yang kulit ini ada kesan tulang belakang kambing. Ini pun ada. Kadang-kadang bahagian tulang belakang ni dia kasar sikit. Dia nampak biasa saja. Kalau dalam video ni mungkin nampak macam kertas A4 gitu. Kalau pegang dia rasa lain. Kita pegang, kita akan rasa ini adalah kulit, bukan kertas biasa. Okey, itu berkenaan dengan kertas yang kita boleh gunakan untuk menulis khat. Bermakna khat yang cantik memerlukan kertas yang bagus. Itu jenis-jenis kertas tu ada yang susah nak dapat, ada yang mudah. Kita cari yang mudah dapat. Di Malaysia, di kedai-kedai pun banyak kertas yang mudah dapat untuk kita tulis ataupun berlatih khat. Terutamanya jenis art paper memang mudah untuk dapati. Dan kalau yang rajin boleh cuba buat warak mukahar sendiri. Prosesnya boleh cari di YouTube cara pembuatannya. Ada saya nampak ada seorang penulis Mesir, mungkin dia ada buat video berkaitan dengan macam mana nak buat warak mukahar. Okey, macam mana nak beza kulit tu licin dan kasar.
Mana nak? Kulit. Kalau kulit kambing, kertas kulit kambing yang saya dapat ni memang dah licin. Sebab dia dah lalui proses pembuatan yang profesional. Kertas tu pun datang daripada England. Mereka dah ada tradisi membuat kertas daripada kulit kambing ni, sebab mereka juga gunakan untuk acara-acara rasmi di istana. Dan kita juga di Malaysia, setiap kali ada acara Pertabalan Agong, kita gunakan kertas ini. Dan kertas itu diimport daripada England. Kertas tu dah licin dan boleh ditulis. Memang susahlah nak dapat. Kalau yang lain tu insya-Allah boleh dapat. Hingga warak mukahar pun kalau kita rajin cari di internet ada jual. Dulu kawan-kawan kita pun ada jual warak mukahar. Di Indonesia pun ada jual. Cuma yang bagus saya gunakan adalah di Turki, daripada Turki lah. Okey, insya-Allah kita selesai berkaitan dengan kertas. InsyaAllah kita mulakan dengan latihan kaedah senyap khat nasah. Semalam kita dah buat huruf ba dan hari ini kita masuk huruf jim. Ya. Huruf jim okey, kita tukar kamera. Kita mula latihan. Kalau kalau ada kertas boleh ikut apa yang saya tulis. Jika ada persoalan boleh ditanya. InsyaAllah. Okey, ada soalan art card dengan art paper sama ke? Art card lebih tebal, art paper lebih nipis. Permukaannya sama. Bermakna tebal dan nipis tu dia berbeza dari segi gram dia. Art card biasanya 250 gram. Art paper 100 ke bawah, 80 gram, 70 gram. Itu art paper. Permukaannya sama. Maknanya sesuai untuk menulis. Art card pun boleh tulis. Okey, kita lihat huruf jim ataupun ha. Ada beberapa langkah yang kita perlu bagi perhatian. Ini yang pertama. Dua.
3. Okey. Terus 4. Terus lagi 5 dan 6. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Kita lihat lagi. Pertama 1, turun ke bawah, naik ke atas, cantum semula sini. 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 step. Turun sampai di bahagian tengah ni, baru dipisahkan antara atas dan bawah. Masih kelabu. Gambar clear. Nampaknya kelabu sikit. Kelabu sikit. Lagi. Sikit. Dia tak fokus. Okey. Okey. Yang kelima, sampai di hujung ni, dan naikkan ke atas. Pastikan kepala Jim dan badan Jim sama. Jangan lebih daripada kepala dia. Untuk ukuran Jim atas ke bawah lebih kurang 5 titik. Kita buat lagi. Ini step yang pertama daripada atas ke bawah sedikit, condong macam ni. Kemudian daripada sini kita naikkan sedikit saja dan tutup semula bahagian yang awal tu. Turun sedikit.
Okey, naik sedikit. Bermakna bahagian atas tidak lurus. Dia begini. Naik, turun dan naik semula. Oh, dia kena rapat sikit kot. Turunkan sikit. Turunkan sikit. Dia ni macam clear. Tadi dia kelabu. Tak, ni turun ni. Turun sikit je. Okey, dah. Okey. Okey, ini lebih jelas. Okey, kita ambil daripada sini sampai di tengah, baru kita pisahkan daripada atas. Sehingga sama dengan kepala dia. Turun lagi, mata pen sudah menegak. Dan kita buat seolah buat bulatan. Sampai di bahagian kanan kepala Jim. Okey. Maknanya sini tebal. Bila dah sampai di belakang bahagian kanan tu, kita naikkan bahagian bawah mata pen kita. Gunakan hujung mata pen sehingga nipis. Lukiskan sikit bahagian bawah. Lurus dan bersambung dengan bahagian bawah. Okey. Ekor ni lebih kurang 1.5. Okey, ciri-ciri Jim pastikan mempunyai kepala. Ini kepala. Macam mana nak buat kepala? Saya dah tunjuk tadi. 1, turun ke bawah, naik semula dan cantum balik. Itu kepala dia. Dan menegak sampai sama dengan kepala dia. Turun lagi. Sampai di sini, angkat mata pen bahagian bawah dan menipis.
ukuran atas sebanyak 4 titik. Okey, yang ini 5. Pastikan bulatan ini sama lengkung dia antara atas dan bawah. Ini bahagian tengah. Bahagian atas melengkung, bahagian bawah pun melengkung. Okey, jelas? Ini huruf jim mufradah, huruf jim tunggal. Sekarang kita masuk kepada tiga. Empat. Lima dan dibuat huruf alif ataupun huruf yang tinggi selepas jim. Okay, kita lihat lagi sekali. Pertama, daripada sini naik, melengkung, turun semula, melengkung sedikit di tengah. Ini bahagian tengah. Kemudian ambil balik di dalam. Turun sampai di hujung permulaan ni, baru kita naik. Kita naik ke atas untuk buat huruf alif. Pastikan bahagian bawah ni jangan terlalu awal naik. Sampai di hujung baru naik. Huruf jim yang tertutup ni digunakan untuk huruf jim alif, jim dal, alif, dal, kaf, lam,
Dan huruf yang naik contohnya jim, ba, nun dan sebagainya kita gunakan, ataupun khairun ya. Khairun. Ini yang huruf kedua yang naik, kita gunakan jim yang tertutup. Walaupun ada setengah-setengah penulis membuat khairun ni terbuka, tapi kaedah asalnya tertutup. Tak nampak kamera, kena adjust sikit. Tak nampak. Maknanya saya alihkan kertas ni mengikut apa yang saya tulis. Boleh buat full screen. Full screen nanti dia kelabu, dia tak jelas. Saya tunjukkan satu persatu dulu, nanti kita akan tunjukkan full screen. Ni daripada mula tadi, mula sampai jim alif. Dan nanti di akhir kelas nanti kita akan snap gambar, kita akan masukkan dalam grup. Boleh praktis lagi. Lengkung atas tu stop pada titik ketiga. Lengkung atas maksudnya lengkung ni kot. Ya betul Ustaz, betul. Ini titik dia pertengahan ni, dia duduk di tengah-tengah, titik kedua. Yang antara yang 5 titik menegak tu Ustaz. Yang 5 titik menegak tu maksudnya dia stop pada titik ketiga kah sebelum sambung lengkung ke bawah tu? Tak apa, nanti kita tengok balik ni. Sekarang kita tengok jim alif. Begitu juga jim dal. Kod nasah ni kalau kita tulis dengan saiz besar, dia agak susah. Sebab kod nasah ni banyak menggunakan hujung mata pen. Okey, ini jim dal. Dal mesti naik sedikit daripada bahagian bawah jim. Itu huruf jim yang tertutup. Kita masuk pula huruf jim yang terbuka. Ini huruf jim dengan ba. Permulaannya sama macam jim tunggal tadi, cuma agak menegak. Dia ada kepala. Cara buat pun lebih kurang, cuma ini lebih menegak ya. Permulaannya menegak. Kalau tunggal tadi, yang ini turun. Tapi untuk jim yang bersambung ni, dia lurus ke sebelah kiri. Okey. Masuk semula. Naik ke atas, ke sebelah kiri.
dan berhenti selepas sedikit daripada kepala jim. Bermakna kalau condong begini, dia betul-betul di bawah kepala jim, dibuatkan huruf ba. Ingat huruf ba ni mesti rendah sedikit daripada jim. Huruf ba ataupun huruf yang selepas jim mesti lebih rendah daripada huruf jim. Okey, yang jim terbuka ni dia ada beberapa bentuk. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ni lurus, ya. Kedudukannya lurus ataupun di tengah-tengah. Kita tengok ni tengah-tengah. Bila bertemu dengan huruf tertentu seperti huruf ra, jim ini lebih condong. Jim ini lebih condong ke sebelah kanan. Dia lebih turun banyak sebelah kanan. Ini huruf ra. Jim bertemu dengan ra. Kalau kita lihat condong ini banyak dan ini condong sedikit. Bahagian sini dia lebih tinggi, ya. Ini lebih tinggi. Untuk bentuk ini juga kalau bertemu dengan mim, jim, jim mim juga condong dia lebih tinggi. Atau kita buat Ar-Rahman, ha mim nun sama juga. Untuk huruf lain, huruf sad, jim dengan sad
Jim dengan sin, semua macam ni. Kalau jim sin lebih kurang macam ni, cuma jim sod dia terus ke sebelah kiri. Terus ini naik ke atas. Bila huruf yang ada gigi ni dia naik ke atas. Kalau sod, to terus ke sebelah kiri. Ini beza dengan khat sulus. Jim kita terus tarik saja, biar nipis begini. Kalau sulus kita berhenti dengan tebal. Nanti saya tunjuk perbezaan ya. Kadang-kadang nak berhenti ni pun ramai yang confuse macam mana cara dia, nak nipis ataupun nak tebal. Khat nasakh nipis. Sekarang kita buat sod. Sod dan jim ni pastikan tidak terlalu jauh. Ini terus. Kalau yang ba, sin naik ke atas. Okey, beza dengan sulus. Kita tunjuk jim sod yang sulus. Sulus juga ada kepala dia di awal. Dia berhenti tebal. Kalau nasakh nipis. Okey. Boleh nampak perbezaan sulus dan nasakh. Pen yang sama tapi huruf nasakh lebih kecil, sulus lebih besar. Cuma tadi saya nak tunjukkan perbezaan sambungannya. Kemudian huruf jim juga boleh ditarik panjang. Kepala ni tutup semula. Kalau nak tarik panjang,
panjangkan sedikit kepala Jim. Untuk panjang, kita kena buat 5 titik. Contohnya kita nak sambung dengan Jim Alif. Jim Alif. Okey. Kalau ini saya buat huruf sulus, kita boleh nampak perbezaan. Kepala Jim sulus lebih jelas di bahagian bahagian bawahnya. Kalau kepala Jim nasah, tak nampak bahagian bawah. Hanya nampak bahagian atas ni tebal, melengkung sedikit. Ini lebih bersegi. Itu ciri-ciri dalam khat nasakh dan sudus. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Okey, kita tengok Jim di tengah. Bahrun. Bentuknya berubah sikit bila berada di tengah dan bertemu dengan huruf tertentu di depan ataupun di belakang. Huruf Jim ini boleh berubah. Contohnya Bahrun ni, biasanya Jim ni lebih kecil. Dia lebih kurang 3 titik untuk sambungan tertentu. Contohnya Muhammad. Muhammad. Bentuknya pun agak berbeza. Sambungan ini lurus. Untuk Jim tidak turun. Cuma di bahagian kiri ni ada tajam ke bawah sedikit, bahagian kanan tajam di atas sedikit. Dia seolah begitu. Ada naik sikit di belakang.
Yakhfa. Okey, ini Jim ni di tengah. Muhammad, Jim lurus. Yang ini turun. Turun sikit. Bawah pun turun. Okey, Jim panjang, boleh bersambung dengan semua huruf atau tidak. Ada huruf tertentu yang kurang sesuai, kita gunakan huruf Jim panjang. Contohnya Jim ba. Ini kurang sesuai. Sebab apa? Jim dah ditarik panjang, kemudian ba. Ini tak sesuai. Sebab dalam khat dipanggil ini kasyidah. Ini pun kasyidah. Kasyidah ni huruf yang ditarik panjang. Ini ada dua, dua yang panjang. Dia bagusnya selepas ditarik panjang ni hurufnya pendek, rapat. Jim, sin. Ini okey. Contohnya Jim kaf. Ini pun kurang sesuai. Sebab walaupun ada juga yang buat, tapi ini dua kasyidah yang kita nampak agak lapang di sini, lopong, ruang yang kosong banyak. Ketika kita menulis dengan baris-baris dia, kita kena memikirkan bagaimana nak letak baris tu supaya bahagian tu penuh. Bila ada dua tempat kosong ni, dia agak susah. Itu teknikal semasa menulis. Tapi kita kena tahulah mana yang sesuai dan cantik digunakan. Khat ni untuk kita tulis dengan cantik dan bagus untuk dilihat. Maknanya kalau ada ruang-ruang kosong terlalu banyak, di bahagian kanan terlalu rapat, bahagian kiri lompong, itu tak bagus. Yang cantiknya seimbang dalam satu baris ataupun satu muka surat. Kita kena aturkan supaya seimbang daripada awal hingga akhir. Kebanyakan huruf boleh untuk jim yang ditarik panjang. Contohnya
Jim Mim. Jim Sot, Jim To Hot. Hot boleh? Hot. Banyak huruf yang boleh disambung dengan jim panjang, kecuali yang tadi saya cakap, kalau huruf tu panjang juga selepasnya, sebaiknya dielakkan. Okay, kita buat ayat sikit.
Besar dah pokok tu. Besar dah pokok tu. Dulu kecil lagi. Ya Mufatihah. Dan
Ada soalan bila tengah adakah bergantung kepada huruf selepas yakhfi dan ya, dia bergantung kepada huruf di depan dan di belakang dia. Bahrun yakhfi. Bahrun sebab di depannya ada ba dan ra. Yakhfi ada ba, ada pun ya. Kemudian selepas dia huruf naik, fa. Ra tu huruf turun, fa huruf naik, huruf tinggi. So dia akan bergantung kepada huruf sebelum dan selepas. Allah Akbar. Izzat jelaskan ja, jim, ha, nun. Bagaimana bentuk jim di hadapan yang digunakan, adakah sama dengan ja, sad? Okey. Sekejap saya tunjuk.
Okey, Khairi tanya apa? Jim Hanun Jim Hanun dengan Jim Sot. Okay. Bergantung kepada ha mana nak digunakan. Jim Hanun. Satu bentuk. Jika kita gunakan ha ini, Jim lebih condong. Untuk ha simple ni, ini biasa macam Jim Sot juga. Ada satu lagi Jim, contohnya Jim ha di tengah maksud saya. Jim ha ini lagi satu ha boleh digunakan bila di depannya ada Jim. Okey, maknanya yang kedua dan ketiga ni sama bentuk Jim ni. Jim yang condong sama dengan Jim Raw dan Jim Mim. Ini tiga bentuk Jim Hanun. Okey. Jim berubah bila bertemu dengan huruf tertentu dan boleh kita gunakan kepelbagaian huruf. Cuma untuk penulisan
biasa insya-Allah boleh lah. Kalau untuk penulisan yang untuk bacaan umum, kita kena tengok juga huruf-huruf yang keliru ataupun susah nak dikenal. Contohnya dalam mushaf, ha ini saya tak gunakan sebab hampir sama dengan mim. Tapi dalam mushaf lain ada saja yang guna, tak ada masalah. Di dalam khat sulus lagi banyak dia punya bentuk-bentuk huruf yang kita boleh guna. Contohnya jim ha nun ni lebih banyak variasi yang kita boleh buat. Jihad, apa ha saja pun dah pelbagai bentuk. Jim juga boleh pelbagai bentuk. Okey, ada lagi soalan? Jika tak ada, kita akan berhenti dulu pada hari ini sebab jam pun 11.30. Hari ni hari Jumaat, boleh kita siap-siap untuk pergi solat Jumaat nanti. Mana okey. Tak ada soalan Ustaz, soalan last boleh? Ini yang saya tulis tadi. InsyaAllah nanti Isyam akan ambil gambar, letakkan dekat grup. Ya Mufattihal Abwab Iftahana Khairul Bab. Apa? Soalan apa? Boleh type tak? Kalau type takut tak faham Ustaz. Okay, Ustaz, kan yang lengkung pertama kan, lengkung pertama dengan lengkung kedua ni Ustaz. Lengkung pertama kan, bila kan di sini 5 titik Ustaz kan. Okey. Okey, jadi lengkung ni dia stop pada titik yang ketiga ke Ustaz? Sebelum sambung pada lengkung. Okey. Ketiga. Tengah-tengah. Ya. Baik. Masih Ustaz. Sama-sama. Kenapa kepala huruf waw yang di tengah tu kena tutup sikit? Okey. Itu uslub dalam penulisan khat nasakh, mengikut madrasah tertentu. Contohnya kalau di Turki mengikut uslub Syauqi, itu biasanya diletakkan titik di dalam kepala waw. Tapi asalnya tak ada. Contohnya daripada contohnya kalau daripada Iraq, tulisan Hashim Baghdadi tak ada ditutup kepala waw tu. Terpulang boleh digunakan titik ataupun tidak, tak ada masalah. Dia ada setengah khatak ni ada bentuk-bentuk yang ditambah sendiri supaya huruf tu nampak lebih tebal dan bagus. Contohnya saya tunjuk, ada termasuk dalam huruf jim ini.
huruf jim. Okey, ada setengah-setengah penulis dia sengaja ditambah sedikit dalam supaya bentuk tu lebih cantik. Bukan semua penulis. Saya ada melihat ada beberapa orang penulis tempat-tempat yang tajam ni ditutup sehingga nampak melengkung gitu. Sama juga dengan masalah waw ni. Waw, kepala waw yang ada titik dan tak ada titik. Kalau tak ada titik, dia akan banyak ruang kosong di situ. Okey. Satu ada titik, satu tak ada titik. Ada setengah berpendapat tak ada titik lebih bagus. Ada setengah mengatakan ada titik lebih cantik. Terpulang. Kalau kita tengok Hashim, memang dia tak letakkan titik di dalam waw. Ini Syauqi ada. Ini lebih kepada uslub, tak ada masalah nak guna ataupun tidak. Merubah atau menambah bentuk huruf yang asal dibolehkan atau tidak? Merubah, maksudnya kalau merubah jadi pencipta tulisan sendiri ya. Boleh kalau kita nak cuba cipta tulisan sendiri. Tapi untuk khat nasah ni kita masih belajar, kita ikut je lah. Kalau nak merubah, maknanya kita nak kena buat satu tulisan sendiri. Macam Wisam Syaukat kan, dia buat tulisan sendiri. Memang diubah bentuk-bentuk apa semua tu dia ubah. Dia pun ambil daripada khat Sumbuli, ada satu khat, dan diubah sedikit, dia namakan khat Wisam. Adalah kaedah-kaedah yang diubahnya. Bermakna kalau kita ubah bentuk huruf, kita mencipta tulisan sendiri. Tetapi kalau kita masih belajar, kita ikut je lah tulisan yang dah ada. Sebab tulisan yang dah ada ni melalui proses yang sangat panjang, beratus-ratus tahun. Tulisan nasah ni daripada Ibn Muqlah, pada zaman Abbasiyah lagi dah ada tulisan nasah sudus, dan melalui proses pembaikan, kecantikan dia sehingga mencapai bentuk yang
paling sempurna pada zaman Osmaniyah, dan sehingga sekarang kita mengikut apa yang penulis terdahulu buat lah. Contohnya kalau khat nasakh ni banyak kita ikut tulisan Syauqi, ya? Syauqi pada zaman Osmaniyah lagi. Kalau kita buat tulisan baru, kena cipta kaedah baru lah. Okey, itu saja kot pada hari ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Pada hari Rabu, jadual kita hari Rabu, Khamis dan Jumaat 10 pagi sehingga 11.30. Sepatutnya saya menerangkan tentang kaedah dan disambung dengan tulisan mushaf. Hari ni tak sempat juga. InsyaAllah saya cuba minggu depan saya tunjukkan tulisan mushaf sikit. Maknanya dalam belajar khat ni 1.5 jam ni masa yang sangat pendek sebenarnya. Kalau subjek lain mungkin lama, khat ni terlalu pendek. Kita menulis pun latihan hari-hari. Kalau kita buat 2 jam, sebenarnya tak terasa 2 jam. Memang hari-hari kena praktis, cari masa yang sesuai untuk praktis. Yang terbaik sebelum subuh, bangun sahur tu kalau ada masa lagi, cuba praktis. Bagi saya lah, kalau sebelum subuh tu masa yang terbaik. Dan badan kita pun fresh. Tengah hari, petang dia agak penat, badan sudah penat. Mungkin lain orang, lain keadaannya. Boleh kita sesuaikan dengan masa yang kita ada. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ajak kawan-kawan yang dia minat dengan khat ni untuk masuk grup ni. Daftar melalui WhatsApp kepada saudara Nazmi. InsyaAllah ramai minat. Ada 6 lagi pertemuan. Banyak lagi kita boleh belajar. Kita boleh bincang banyak lagi tentang khat nasakh. Dan sikit-sikit dengan khat, berkenaan dengan khat lain, insyaAllah kita boleh berbincang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz.